Apakah yang dimaksudkan taat ulil amri secara terperinci? Taat kepada pemerintah, wajib taat kepada pemerintah. Sekalipun pemerintah itu tak baik, berzina tiap-tiap malam, curi tiap-tiap malam, bunuh orang tiap-tiap malam, selagi mana pemerintah itu Islam, wajib kita taat. Dan dia tidak menyuruh kita melakukan maksiat, maka wajib taat. Wajib kita kena taat. Jangan kita keluar, haram kita keluar daripada taat, daripada pemerintah selama mana dia tidak mengajak kepada kekufuran. Alhamdulillah kita pemerintah kita tak ada lagi suruh kita semua tokong, tak ada lagi. Jadi lo ni kena taatlah kepada ulil amri. Patut ulil amri ni ijtihad ni masjid hamba tak lagi. Hak tu ijtihad pokok dia. Kalau salah pokok dia lah. Kalau betul pokok dia lah. Tugas kita dah yang tak sewigi, kita boleh semaya di rumah. Bukan kalau rumah pun tak boleh semaya, rumah boleh semaya. Masalah semaya di rumah tak semaya Jumaat pun. Masjid kelenya nak pergi semaya Jumaat. Tak boleh semaya di rumah tak pergi semaya Jumaat pula. Tahu? Hamba nak istirahat atas masjid je. Ibadat ni biar kita. Lah ni kita dok belajar suluk di rumah. Belajar hidup ke rumah kita dengan majlis taat. Lah ni kita ada handset. Duk dengar orang ngajar kuliah di rumah kita. Hidup sekurang-kurangnya. Kalau dulu kita duk dengar di masjid, rumah kita duk dengar cerita Piramli lagu tu ya. Lah ni sekurang-kurangnya kita tengok dalam rumah kita. Pakat tengok belakang dalam rumah. Hidup juga rumah, suasana agama. Boleh semaya Jumaat. Lagu tu lah. Ingat orang mukmin ni sentiasa mencari peluang-peluang baik pada semua keadaan. Keadaan susah pun dia cari benda-benda kebaikan boleh buat. Tapi kalau bahasa jenis kaki lipat, tang senang tak pergi balasah. Tang senang tak dengar kuliah. Jadi taat ulil amri kena taat juga. Boleh qada belakang semaya qada, belakang semaya sunat, hukum dia sah. Tak ada masalah apa, cuma makruh saja dah. Ayah pelihara rumah, ayah jiran saya sentiasa buat najis depan rumah saya. Nak buat lagu mana bertahun-tahun dah saya gerai ketar nak marah ke dia. Lagu ni nak marah kok tu gocoh dengan tu gini sebenarnya. Gi kecek dengan tu dia. Cakap dia tak tahu. Dah tu dia tak tahu. Ayah tu dia pun dah legot dah. Tang tu dia tak ada, dia pun tubik buka sendiri koci, jalan gi rumah jiran perut berok. Dia mana tahu, kena royak ke tu dia dulu sebelum kecek kira. Royak kata awak pegang ayah ke? Gini saya nak royak cerita. Kalau boleh tutup pukul gambar buat bukti jelas molek supaya nak berdakwa. Ni saya nak royak awak ni, ayah awak mari berok pak depan rumah saya ni, bukti apa dah ada gambar saya dah hantar kepada bulletin apa semua masuk TV ni, apa semua orang duk kecek apa semua ni. Bukti dia. Maka saya tak perasan, saya tak tengok TV, saya tasawuf. Okey, ambillah ayat tasawuf awak bo gitu. Nampak gitu. Kena kecek dulu, dia mungkin tidak tahu kau tak sedar. Kalau dia sedar, kita royak dah dia lepas juga ayat dia. Kalau tak sengaja nak kata mana terlepas, dia sengaja, hal tu salah dia lah, dosa dia lah. Patut kita kena pagarlah, tak suruh dia masuk. Lagu tu. Apakah saya nak tanya apa hukum post video gambar makanan di dalam media sosial? Tengok tujuan apa. Saya menego burger. Lepas tu post gambar burger, cakap nak post gambar supik. Supik tak ada keliru orang, kena gambar burger lah. Memang pun nego kan kena tarik orang lah. Maka atas dasar jualan tak apa tu. Tapi kalau kita tunjuk saja-saja makanan suruh keliru, sedapnya. Bukan jual pun. Ya, sedapnya. Like pula orang susah, tulis orang yang paling miskin tu tunjuk. Kawan tu tengok belanja air liur, makruh. Makruh. Tapi kalau kita yakin dengan video kita itu menyebabkan orang tekan, sakit hati. Misalnya semua like tu orang miskin saja, tengok jadi sedih hati orang mukmin, dosa. Tapi kalau kita tak yakin video kita siapa dia tengok orang miskin, orang kaya, maka makruh saja. Dah. Sebab tu ulama kata makan di kedai ini hukum makruh. Kerana makanan kita dilihat oleh manusia. Kadang-kadang orang tak ada kemampuan nak beli makanan. Kita dok makan burger. Dahlah makan di KFC tu depan cermin tu, siap ngepeng kawan tu lalu bawa susu anak. Makan tangan-tangan. Ingat burger, keliun burger kita
Jadi mengarut lah tu. Macam mana nak jumpa dengan ustaz you? Pondok ustaz kat mana ya? Kampung mana ya? Nama. Gini. Mari pondok lah. Ambo orang Kelantan. Mari sinilah macam ni. Jamil lockdown ni jangan duk mari. Jamil lepas-lepas ni lah. Kena taat kepada pemimpin. Minta ustaz ijazah ke amalan terdapat dalam kitab Lum'atul Aurat karangan Tok Wei Ali Kutai untuk diamal. Jadi ambo ijazah ke kitab Lum'atul Aurat sebagaimana ambo terima daripada guru ana. Cuma moleknya mari berdepan lah dan mari jumpa dengan keluarga dia sendiri minta ijazah lebih molek lagi. Lebih beradab lagi. Tapi kalau tak ada peluang, ambo ijazah dah cukup dah tu. Ambo ambil daripada salah satu sanak ambonya ambo ambil daripada tuan guru Abdul Hamid bin Haji Daud Pondok Seligi. Dia ambil daripada Tok Dalo. Tuan guru Haji Abdul Rahman Arsyad Tok Dalo. Dia kata ambo ni tinggal semaya dekat Zamir Balik mula-mula dululah. Kali umur 15 balik, mana mula-mula tu tak lekat lagi semaya. Siapa umur 20 baru lekat. Dan ni 5 tahun tu mula-mula hamba tu tak lekat lah mana semaya. Pas lagu mana, apabila nak qada jadi tak ingat selalu. Masa nak tinggal tu ingat. Masa nak qada jadi tak ingat. Gono ya hamba. Ni banyak fenomena orang apabila nak qada nak jadi baik jadi lupa ingatan. Maka lagu mana? Kalau nak jadi juruh qada semua hak 5 tahun tu. Contohnya lah. Misalnya awal, berapa tahun kita mula tinggal gini? Misalnya dalam 5 tahun awal. Okey, kita qada 5 tahun. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mudah. Selama 5 tahun. Contohnya. Ada hamba dengar ustaz ngajar. Dia kata tak boleh taksub ke Nabi. Betul ke? Tak boleh taksub ke Nabi. Betul ke? Ingat, kita ikut satu benda yang betul itu tidak dipanggil taksub. Maka Nabi semua benda dia betul berlaku. Maka kalau kita ikut semua Nabi, taksub demo. Dah lah Nabi betul berlaku. Kalau orang lain kita tak boleh taksub kerana kemungkinan perbuatan dia salah. Maka kalau kita taksub, ketakut-takut terikut dengan benda salah tu. Maka kita ikut Nabi tak dipanggil taksub kerana semua perbuatan Nabi itu adalah betul. Apa hukum kita minta maaf tanpa sebut kesalahan? Mazhab Maliki boleh lagu tu. Minta maaf dah. Kosong. Minta lagu tu boleh. Bapa dia mau minta maaf bapa ngambuk. Tak boleh royak. Apa? Coklat dia banyak mana kita bahas. Telur ayam dia mana-mana kita curi. Minta maaf lagu tu boleh. Dalam mazhab Maliki boleh minta maaf secara umum. Mazhab Syafi'i tak sah minta maaf kecuali dengan tafsir. Kena sebut, apa awak minta maaf dengan saya? Saya lah duduk curi telur itik awak selama ni. La ilaha illallah, bergocoh hari tu. Lepas pada gocoh baru saya puas hati. Selama keni demo, ambo ingat itik ambo mandu. Ambo tak kat pergi hospital, buat rawatan IVF lah apa dia nak suruh telur. Tak boleh, rupanya demo duk curi telur itik ambo selama keni. Berat ambo suka jahat kau itik ambo. Nyanyo itik ambo tengok mepeh jerit dia. Gi minta maaf dengan itik telur nama tu. Jadi kena royak dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain tak payah royak. Lagu mana cara nak khusyuk dalam semaya? 3 cara. Pertama, kita dengar apa, kita yakin Tuhan dengar apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Tuhan tengok apa yang kita buat. Kita angkat tangan, Tuhan tengok. Dan ketiga, Tuhan tahu apa yang kita fikir. Buat 3 benda tu dalam sembahyang, insya-Allah khusyuk. Ustaz mohon pencerahan beza zikir pagi dan petang dengan maksurat pagi petang. Maksurat ni zikir dah, samalah. Pagi petang boleh berlaku. Tengah-tengah baca Al-Fatihah tiba-tiba menguak. Kena ulang ke tak? Tak.
Kalau baca tu baca boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lari lah mana. Jangan bismillah. Lari cara. Tu kena ulas mulalah. Kalau bom menguak tak itu boleh, tak ada masalah apa. Cuma makruh baca Al-Quran sambil menguak, sambil sedawa, sambil gapo ni. Macam mana nak tegur orang mengopak lebih-lebih lagi di tempat kerja. Di tempat kerja ke ada mesin naik dia. Tulis mesin naik, tulis besar. Jangan mengopak Tuhan marah, tepek di kerusi kita. Nampak? Orang pun tengok Allah. Ataupun kita tulislah bahasa ceramah kalau dia le pejabat kita. Siapa dia yang mengopak akan masuk neraka. Kita pula jogi. Oh, senyap so pejabat sari takut nak mengopak. Nampak? Kita berlakulah buat lagu-lagu mana nak suruh orang takut. Gitulah. Kadang-kadang kalau mulut kita dia mau tak dengar, kita buat orang lain kecek. Nampak? Ataupun ayaklah cerita-cerita orang kena seksa mengopak ko. Hamba nak cerita bukan Sebelum pagi-pagi, sebelum kita makan pagi ni, sebelum kita start ngopak ada cerita Allah. Kat rumah hamba tu kaki ngopak ya Rabbi. Kih ngopak tu doa dia orang cabut lengo dia. Oh, takut. Tabat lelah tak ngopak. Dia kena ayat kita lagu tu. Biar hamba ingat nak ngopak dah ni. Esok kita ngopak dah. Esok pula. Esok ayat cerita kau berat, cabut pala pula. Tak ngopak dia ya. Apakah adab ketika menutup secara live? Boleh kodok kita suka hati berbalas komen seeloknya macam mana? Gini. Live ke dia ada soal jawab. Kalau kita semata-mata hanya nak bersoal nak tanya, boleh mungkin. Tidak jadi ganggu adab. Ni duduk buah pula, chatting pula situ. Kuliah ngaji ilmu tasawuf, kitab hikam. Tino jatuh duk chatting. Awak tu tak masuk lagi ke? Saya dah mula-mula sekali sebelum buka lapu nyala dah saya. Nampak? Tak pakai live lagi yang mau masuk dah kata. Awak bila nak masuk? Cepatlah. Kawan tu pun atas legam malu. Duduk gewe pula dua tu. Orang duduk mengajar kitab tasawuf, hikam, jerit seluk apa semua. Kawan tu duduk chatting pula. Asyik masuk. Apa dia berminat sangat live ni? Apa? Kawan tu ada dalam live dia. Punuh jana, tasawuf. Apa lagu? Jadi lagu tu tak ada adab. Tak ada adab lah. Tapi kalau semata-mata kita nak tanya soalan ke, kita buka soalan tu tak ada masalah lah. Lagu tu. Cuma jangan ganggu sangatlah. Nama duk tekan love lah, tekan apa tu? Like lah apa dia. Gong tobik gambar apa semua jadi ganggu orang. Tu tak boleh lah. Apa hukum hamba ni pergi kucing amah? Patu ramah pula rumah hamba jadi penuh dengan bulu kucing. Habis pokok nasi Maggi apa semua dalam Maggi apa semua penuh bulu kucing. Pas lagu mana hamba nak semaya bulu kucing kan haji. Dah nak kata ke mana dah bulu kucing belakang. Kecek patut tu beg bulu kucing. Pas nak buat mana bulu kucing penuh nak kata. Tak boleh maya kata-kata nak dimaafkan dimaafkan. Boleh jelaskan tak najis hukmi? Najis hukmi ni najis yang tidak ada bau, rasa dan warna. Tu dia lagi najis hukmi. Sama ada dia tu asalnya najis aini tapi tak dibasuh, contohnya air kecing. Kena pakaian lama tak basuh, kita tinggal lama hilang dah bau semua rasa, maka najis tu asal najis aini bertukar najis hukmi. Maka najis hukmi tak boleh buat semaya juga. Mohon pencerahan maksud sebenar dia. Tiada Tuhan selain Allah. Ko tiada Tuhan selain Tuhan Allah. Tiada Tuhan selain Tuhan. Tiada Tuhan yang sebenar. Terjemuh dia. Tiada Tuhan yang sebenar-benar. Hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar-benar. Tu terjemuh dia. Nama dia kata tiada Tuhan selain Allah. Tuhan tu ke zat. Allah tu nama. Nak syarah kat lain tu. Jadi tiada Tuhan kecuali nama Allah. Sudah nak jadi pening tu. Jadi terjemuh benarnya tiada Tuhan yang sebenar-benar, hanyalah Tuhan nama Allah. Itulah Tuhan yang sebenar-benar. Gitu. Boleh terangkan dak pasal air mustakmal. Air mustakmal ni air yang digunakan untuk basuh air wajib. Sama ada untuk mandi wajib ataupun untuk ambil air sembahyang yang wajib. Basuh air yang pertama, basuh air kedua tu sunat dah, tak ada jadi air mustakmal. Air mustakmal ni hukum dia bersih tetapi tidak boleh lagi menggunakan, tak boleh membersihkan. Tak boleh buat ambil air semaya, tak boleh buat basuh najis, tak boleh buat gapo dia dah.
Ustaz boleh dak ijazah bismillah 41 ahli naubah amal ke waktu bila? Ijazah bismillah ni dekat nak tidur baca bismillahirrahmanirrahim 41 kali hadiah kepada ahli naubah. Ahli naubah ni wali hak tak nampak. Niat supaya dia tu jaga kita ketika kita tidur, keluarga kita, isteri kita ko, rumah kita ko, pondok kita ko. Dekat nak tidur dah. Ambil ijazah dah tu. Mana lagi afdal bagi suami solat berjemaah dengan isteri di rumah atau di masjid? Tentulah afdal bagi suami solat di masjid. Kerana zaman sahabat tak ada suami berjemaah dengan isteri. Semua semaya di masjid dengan Nabi. Hak jatuh. Hak tino semua semaya di rumah. Sama ada dia semaya dengan anak-anak kau suku pasar, tapi hak jatuh, hak balik semua turun di masjid ketika semaya. Jadi afdalnya tentulah di masjid. Benar kodok mati malam Jumaat terlepas seksa kubur? Ya, tidak ada istilah seksa dah di kubur, tetapi apabila pada mahsyar kena seksa supaya tunduk. Kalau hak jahatlah. Macam mana seorang isteri ataupun perempuan nak tegur tu email dia? Tegur dia adalah kita tasfik. Tasfik ni tepuk. Tepuk ni ada 9 cara. Cara paling muktamad ni, paha kita ni tepuk gini. Tepuk di paha. Tepuk di paha biar bunyi. Jangan banyak kali lah. Memang tepuk amai-amai, balalang, kupu-kupu. Nama selok lah kata. Tepuk sekali lah. Biar dia dengar. Lepas tu email pula, kalau bunyi lagu tu jangan kata bobo lah duk mainnya. Dok, berarti kita salah dah tu. Kalau orang tino, kalau kita jadi jemaah, email kepada jemaah perempuan, kalau bunyi orang duk gini, jangan dia bukan duk main tu. Dia nak tegur kita tu. Kalau orang lelaki, tegur dengan subhanallah. Kalau orang jatina, tebuk dengan tasbih. Lagu tu. Dalam sabilah ada sebut secara jelas. Nasihat untuk peraja ilmu. Agar kami dapat istiqamah belajar tanpa memikirkan nak berkahwin dan bekerja. Gini, berkahwin tidak salah, bekerja juga tidak salah. Tetapi kalaulah kedua benda ini menghalang kita untuk mengejar cita-cita kita menjadi wali Tuhan, menjadi ulama, menjadi tok guru, dulu. Ni panggil dulu. Tunggu dulu, biar jadi wali dulu, biar pandai semua benda. Boleh selak, boleh bergocoh, boleh terbai, boleh berjapi, boleh berlakon pak tape. Lagi lah. Nak nikah pak direct pun tak ada masalah. Ni ngaji nampak ganah dah, dan nikah takut tak ada nak alih. Dia panggil alih sebuah salah. Kerana alih sebuah salah. Nak tak belakang, nampak supaya bisa. Dengan serba besar, kecil. Astaghfirullahalazim. Bapa astagfirullah sebab batuk. Batuk buat astagfirullah ibu. Sebab tasawuf lagi. Nak tak belakang nampak bisa telajak. Nak tak depan mayak-mayak rokok. Ni panggil sebuah salah ni jadi macam tengok. Ni jadi masalah. Jadi kena istiqamah lah. Ingat cita-cita kita dah. Nak jadi orang alim, nak buka pondok, nak gapo, selesai ke waktu dulu. Tetapi kalaulah perasaan berkahwin ataupun bekerja ni terlalu kuat sehingga kita tak boleh nak tahan dah. Tak boleh nak jalan dah kita. Jalan sepok. Tak boleh bangun cacah pakai jalan kesong lagu tu. Tu kena nikah lah tu. Siapa tahap tu kena nikah lah tu. Ustaz, apa hukum kita dah berubah baru tahu orang tu akidah dia sesat? Sudah. Tak apa, tak ada masalah apa. Muamalah dengan orang yang akidah sesat, Nabi muamalah dengan orang kafir. Bukan muamalah di kesesatan dia tu. Misalnya orang ajar dia sesat tapi dia jual sekut tawar. Kita pergi beli sekut tawar. Tak boleh dia mau muamalah dengan orang sesat. Dok kita bukan kata muamalah berkaitan dengan kesesatan dia. Kita gibomo, mungkin dia pandai mengorok, pandai apa dia, kemahiran dia, tak apalah. Dia ajar dia sesat tak menjakit. Kalau dia pergi tu jadi sesat sesat dah ambo. Apa ustaz? Nya pergi tangan ambo. Apa? Yang ngalir kau tangan kau tu. Sudah, demo sebenarnya sesat, bukan tak bomo tu sesat. Demo sebenarnya kau sesat berat lagi. Jadi boleh, tak ada masalah apa. Moleknya kita muamalah orang hok molek lah. Tapi kalau muamalah ni tak jadi masalah apa. Hukum kita cek ni result exam orang. Kawan tu boleh apa? Tengok belakang. Ingat bukan bunyi bunyi. Berapa? Belakang. Gerak siapa hok panggil?
Tak ada apa. Kita pun tengok air orang, malu orang. Kita ingat budak tu ngapa macam panda pakai spek apa semua. Boleh Nampak? Jadi air dia malu, dia ingat dia panda apa. Malu. Maka harailah kita cari air orang. Jangan duk tengok air orang. Kalau boleh jangan tahu pun ke aib orang Mohon pencerahan mengenai usul. Apa maksud usul? Yakni sampai kepada Allah pengetahuan kita. Bukan kita gerok terbang jadi Tuhan dak, bukan lagu tu. Usul ni sampai kepada matlamat kita mengenal Allah, ma'rifatullah, tu panggil usul dah. Boleh kodok lelaki pakai cincin perak, kuku megam mata dari swasa. Apa hukum dia? Gini, swasa perak tu boleh pakai sunat. Manakala swasa pula campuran daripada perak dengan emas, maka jadi swasa. Ulama kata haram hukum dia sebab dia masuk dalam kategori emas. Ada ulama kata tidak haram kerana dia bukan emas, dia swasa, benda lain pula. Jadi khilaf ulama. Afdalnya jangan pakailah swasa. Kita duduk dekat dengan masjid, tapi kita semaya sendiri rumah-rumah ataupun sembahyang Jumaat dengan keluarga, apa hukum? Dalam mazhab kita hukum dia makruh saja, kerana hukum sembahyang Jumaat adalah fardu kifayah, dia orang buat maka tak jadi dosa dah. Mazhab Malik kata jiran masjid itu tidak sah sembahyang kecuali sembahyang di masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang, tidak ada istilah sembahyang bagi jiran-jiran masjid kecuali di masjid. Maka mazhab Maliki kata tidak sah jiran masjid sembahyang di rumah, kena sembahyang di masjid. Kerana hadis tu. Nah, mazhab kita kata tak ada masalah apa. Boleh kau dak niat iktikaf dalam rumah sendiri ketika beribadat malam, mengaji dan online kuliah. Tak bolehlah iktikaf ni hanya dibenarkan di dalam masjid sahaja. Lainlah kalau dalam rumah kita buat satu ruang masjid rumah kita. Maka kita boleh iktikaf, tak ada masalah. Kalau kita tak buat tak boleh. Duk tandah pun iktikaf tak boleh buat kejap lagu tu. Ustaz lagu mana kita tukar tersilap baca semaya, tukar baca rokok bahari sujud bahari rokok. Ya mudah pak tu. Tukar apa cikgu? Hukum dia sah, tak jadi masalah apa. Jangan tak baca Quran. Hak tepat hak rukun tu kita tak tukar tak apa. Apakah hukum orang tak sih memaafkan kesalahan orang berdosa ke? Ada hak dia. Kita buat khianat ke dia, mudah-mudah kita mari. Kosong-kosong. Mu tipu pitih aku sejuta. Orang nak bunuh lolo aku. Kabar-kabar mu mari minta maaf gitu ya. Aku ingat aku ni robot, tak ada perasaan. Cayu, sincang, spambok. Ingat aku tak ada perasaan. Maka ada hak dia sebab orang main perasaan dia, orang maka cuma afdal ke maaf, afdalnya maaf. Tapi kalau dia tak maaf pun ada hak dia. Tak dosa. Kerana apa? Kerana kezaliman itu akan dituntut hari kiamat. Hari kiamat, apa tu hewat hari kiamat? Antaranya nak mengadili orang-orang yang tak puas hati atas muka dunia. Maka apa maksud orang tak puas hati? Dia tak si maafkan kesalahan orang buat jahannya ke dia. Maka dia nak tuntut keadilan di akhirat. Maka akhirat tu ada kerana nak mengadili orang lagu ni. Nah, Tuhan tak pernah kata maaf-maaf ke dia lah. Tak. Pilihan demo cuma lambatlah sikit masuk syurga. Duduk cara kis demo. Boleh kau dak ustaz definisi ke sebenar orang betul bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia akhirat ni ikut Allah, ikut Nabi Muhammad, bahagia dunia akhirat. Apa kelebihan cukur kepala bayi? Sunnah Nabi. Antara kelebihan disebut dalam kitab bukan hadis, siapa dia cukur kepala bayi 40 kali rabu bersama dengan 10 bulan, 40 kali hari rabu. Tanpa berhenti, insya-Allah anak dia akan jadi sora fakihan, jadi tok pekoh, jadi orang alim, jadi orang bijak. Itu tidak ada hadis tetapi sangat mujarab dia kata. Apa pendapat ustaz mengenai Jalaluddin Ar-Rumi? Bolehkah kita mengikut fahamnya dia? Ambonya secara detail, secara ikhlas lah ambo sebut. Ambo ni tidak mendalami sangat mengenai Jalaluddin Ar-Rumi. Tetapi dia suhulah orang sufi. Sultanul Asyikin dipanggil. Seorang raja kepada perindu.
Kata-kata dia sangat indah dalam ilmu tasawuf. Pelajaran dia orang alim dalam ilmu tauhid sebenarnya. Lepas daripada dia jumpa dengan tok guru dia Syamsuddin At-Tabrizi, maka dia jadi orang sufi. Maka dialah yang mengasahkan tariqah Maulawiyah. Hok pakai piah panjang muta lagu tu. Dia muta lagu tu, peristiwa tu berlaku ketika dia kehilangan guru dia. Apabila Syamsuddin At-Tabrizi meninggal, dia ni anak tok guru besar dah, mengajar ilmu tauhid dah, ramai dah anak murid. Maka mari Syamsuddin At-Tabrizi, dia jadi anak murid kepada Syamsuddin At-Tabrizi. Maka pada hari meninggal dia terlalu sedih, maka dia pun seolah-olah macam nak melepaskan diri dia muta. Dia pakai piah panjang dia muta. Dia nak melepaskan semua perasaan dia. Maka mulalah tariqahnya muta lagu tu nak lepaskan perasaan. Adalah maksud-maksud yang tersembunyi yang dia nak beritahu. Jalaluddin Ar-Rumi. Amba nak tahu tak tahulah, nak ikut lagu mana pahamnya dia kau apa dia, alhamdulillah insya-Allah betul lah. Tak jumpa lagi lah kesesatan dia tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.